Sabah akan mendapat manfaat besar daripada pembukaan semula sempadan negara yang dilaksanakan mulai 1 April depan. Sambil mengalu-alukan pengumuman itu, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, ekonomi Sabah terjejas teruk sejak penutupan sempadan antarabangsa kira-kira 2 tahun lalu. Beliau berkata penutupan sempadan menjejaskan aktiviti pelancongan yang menjadi antara sumber pendapatan utama negeri. Beliau mengulas pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam mengenai pembukaan semula sempadan negara yang akan dilaksanakan serentak dengan fasa peralihan ke endemik COVID-19 bermula 1 April depan. Haji yang juga Menteri Kewangan Negeri bagaimanapun berkata, kerajaan negeri masih menunggu pengumuman terperinci SOP untuk diselaraskan dengan keadaan dan keperluan negeri. Baru-baru ini Haji mengadakan perbincangan panjang lebar dengan Presiden Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, Datuk K.L. Tan yang merayu untuk pembukaan semula sempadan antarabangsa. Semalam Perdana Menteri mengumumkan rakyat Malaysia yang mempunyai dokumen perjalanan sah boleh masuk dan keluar negara seperti sebelum pandemik 2 tahun lalu. Katanya pengembara yang sudah mendapat vaksin penuh juga tidak perlu menjalani kuarantin apabila pulang ke Malaysia, sebaliknya hanya perlu menjalani ujian COVID-19 sebelum berlepas dan ketika ketibaan. Ismail Sabri berkata keputusan untuk membuka semula sempadan dibuat berdasarkan sains dan fakta terkini mengenai COVID-19 selain melihat langkah negara lain yang sudah mula membuka sempadan mereka. Sempadan negara ditutup sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pertama pada Mac 2020. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Mokhtar Radin menyifatkan keputusan kerajaan pusat membuka semula sempadan negara serentak dengan fasa peralihan endemik COVID-19 bermula 1 April depan sebagai langkah positif bagi memulih dan merancangkan semula ekonomi secara menyeluruh. Beliau berkata pembukaan semula sempadan negara dengan prosedur operasi standard ketat mampu memastikan aktiviti ekonomi negara terus kekal berdaya saing, terutamanya dalam sektor pelancongan. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam mengenai pelaksanaan fasa peralihan ke endemik dan pembukaan sempadan negara. Mokhtar yang juga ahli Parlimen Kinabatangan berkata beliau sebelum ini turut membangkitkan isu pembukaan semula sempadan negara pada sesi perbahasan menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat. Beliau meminta kerajaan khususnya kementerian yang berkaitan untuk mengkaji perkara itu demi kebaikan negara, terutama dalam usaha memulihkan ekonomi dan membantu rakyat yang sekian lama terjejas disebabkan penularan pandemik COVID-19. Katanya Malaysia dan negara lain di rantau ini perlu menyegerakan pembukaan sempadan masing-masing untuk membantu pemulihan ekonomi terutama dalam sektor perdagangan dan pelancongan tanpa meningkatkan risiko kesihatan rakyat. Bagaimanapun beliau mengingatkan agar semua pihak terus mengambil langkah berjaga-jaga dan mematuhi SOP yang ditetapkan dalam menjalani kehidupan harian bagi sama-sama membantu usaha kerajaan ke arah pemulihan negara. Manakala 7 ahli Parlimen Parti Warisan mendesak supaya usul berkaitan arahan pembayaran $14.92 bilion atau 62.59 bilion ringgit oleh Mahkamah Arbitrasi di Paris, Perancis kepada waris Kesultanan Sulu diberi keutamaan untuk dibahaskan pada persidangan Parlimen ketika ini. Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18-1 yang dibawa oleh ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisa Munirah Majlis semalam itu dianggap berkepentingan awam dan harus disegerakan untuk dibahas serta dibincangkan dalam Dewan Rakyat. Menurut kenyataan bersama ahli Parlimen Warisan itu, arahan pembayaran oleh Mahkamah Timbang Tara Paris bukan satu perkara yang boleh diremehkan dan ia bakal memberikan implikasi yang besar dan mengundang masalah yang lebih berat kepada negara jika tidak ditangani dengan segera dan tegas. Kenyataan itu dibuat oleh Presiden Warisan yang juga ahli Parlimen Sempurna Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, ahli Parlimen Penampang Datuk Darrell Lee King, ahli Parlimen Labuan
Datuk Rozman Isli, Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman, Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan, Ahli Parlimen Kalabakan Ma'mun Sulaiman dan Isna Raisa Munira. Sebelum ini penimbang tara Sepanyol Gonzalo Stampa mengarahkan kerajaan Malaysia membayar RM62.59 bilion kepada waris Sultan Sulu ketika perbincaraan di Mahkamah Arbitrasi di Paris, Perancis. Ia sebagai bayaran berhubung tuntutan waris Sultan Sulu yang mendakwa Malaysia melanggar perjanjian dibuat di antara Sultan Sulu dengan Baron de Overbeck dengan Alfred Den bagi pajakan sebahagian Borneo Utara Sabah pada 1878 apabila menghentikan bayaran serahan sejak 2013. Bagaimanapun kerajaan Malaysia seperti dinyatakan dalam kenyataan bersama Kementerian Luar dan Jabatan Peguam Negara menegaskan Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan dibuat pihak yang mendakwa waris Sultan Sulu itu dan tidak mengambil bahagian dalam prosiding timbang tara yang dibuat di Sepanyol dan Perancis. Malaysia juga menegaskan ia sentiasa menegakkan dan tidak pernah mengedepikan kekebalan kedaulatannya sebagai sebuah negara berdaulat selain menyatakan perkara dalam tuntutan itu bukan bersifat komersial dan tidak boleh dibawa ke prosiding timbang tara. Selain perjanjian 1878 juga tidak mengandungi apa-apa peruntukan timbang tara. Berita seterusnya, kesiapsiagaan pasukan keselamatan termasuk kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom akan diperkukuhkan susulan pembukaan sempadan negara bermula 1 April depan. Komander Eskom Deputi Komisioner Hamzah Ahmad berkata persediaan berkenaan diperlukan bagi menghadapi sebarang kemungkinan di masa akan datang. Sementara itu, ketika ditanya berkenaan tindakan Eskom susulan krisis Malaysia dan Filipina berhubung tuntutan ke atas Sabah, Hamzah berkata Eskom akan meneruskan tugas seperti biasa. Katanya perkara berhubung tuntutan ini masih dalam siasatan Eskom dan pihak-pihak berkaitan. Sehubungan itu, Hamzah mengingatkan setiap aktiviti haram di kawasan S-Zone seperti kegiatan Wali 7 tidak akan diambil mudah oleh Eskom. Katanya Eskom tidak akan membiarkan perkara seumpama ini dan tindakan tegas akan diambil terhadap aktiviti haram di S-Zone. Seterusnya, jangkitan baru COVID-19 di Sabah kembali naik hari ini dengan pertambahan 136 kes kepada 1,352 kes berbanding 1,216 kes semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata sebanyak 15 daerah mencatat peningkatan kes baru dengan 3 daripadanya merekodkan peningkatan yang ketara. Katanya daerah terbabit ialah Kota Kinabalu dengan kenaikan 81 kes, diikuti Tuaran naik sebanyak 31 kes dan Lahad Datu dengan pertambahan 27 kes. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.